Boleh nampak kami tak? Tak nampakkan. Sebab kami sangat kecil. Kami adalah kumpulan zarah pencemar udara PM2.5. Kebanyakan daripada kami terhasil akibat industri pengeluaran, benjanaan kuasa, asap kenderaan, pembakaran terbuka dan termasuk pembangunan dan aktiviti petani. Kami 25 kali lebih kecil daripada sehelai rambut. Kami boleh masuk ke dalam badan melalui hidung kerana kami sangat kecil, jauh lebih kecil daripada PM10. Jadi, kami juga boleh masuk ke saluran darah anda dengan mudah. Kami akan perlahan-lahan masuk ke setiap bahagian badan anda, menjejaskan sistem imunisasi anda dan menyebabkan keradangan yang sangat teruk dalam jangka masa yang panjang. Saya boleh masuk ke dalam badan anda daripada asap rokok, gas pipasan kilang yang kotor atau dalam makanan yang sudah dicemari oleh saya, dan saya akan menyerang buah pinggang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Azatul Ain binti Latif Ibrahim dan rekan saya Haikal bin Mujani. Dalam blog reflektif ini, kami ingin membicarakan isu pencemaran udara yang semakin runcing di Indonesia, yang bertajuk pencemaran udara antara hak asasi dan tanggung jawab kolektif. Pencemaran udara berlaku apabila bahan berbahaya seperti asap kendaraan, gas kilang, dan pembakaran terbuka mencemarkan udara. Antara puncanya ialah trafik yang sesak, aktiviti perindustrian yang tidak terkawal, dan pembakaran terbuka oleh petani dan individu. Contohnya, dirubah lintas sempadan dari Sumatera dan menjejaskan Johor, Melaka, dan Lembah Kelang merupakan satu krisis yang menjejaskan kesehatan kita semua. Seterusnya, pencemaran udara sering melibatkan dilema moral yang berkait rapat dengan pertentangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap alam sekitar dan serta kesehatan awam. Antara konflik yang timbul dalam isu pencemaran udara ialah konflik antara pembangunan dan kesehatan awam. Banyak industri seperti kilang, lodi jana kuasa, dan sektor pengangkutan yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan peluang pekerjaan. Namun, pada masa yang sama, aktiviti mereka melepaskan bahan pencemar ke udara yang membahayakan kesehatan manusia dan merosakkan alam sekitar. Seterusnya, bagi pihak yang terlibat dalam isu ini ialah pihak kerajaan dan masyarakat awam. Hal ini karena masyarakat boleh mengalami masalah kesehatan seperti asma dan penyakit paru-paru. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah memainkan peranan penting dalam mengubah dasar alam sekitar atau memperkuasakan peraturan terhadap alam sekitar. Selain itu, kami menggunakan dua teori yang berkaitan dengan isu pencemaran udara. Yang pertama, perspektif deontologi. Menurut ahli falsafah barat, prinsip moral bukan berdasarkan akibat tetapi kewajiban. Maka pengilang dan kerajaan berkewajiban untuk melindungi rakyat. Mereka tidak boleh berdalih bahwa pencemaran itu demi pembangunan. Jika kita tahu pembakaran terbuka mencemarkan udara, maka secara moral kita wajib menghentikannya, walaupun belum nampak kesan buruknya. Yang kedua, perspektif Islamik. Dalam falsafah Islam, manusia adalah khalifah, pemelihara bumi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi selepas Allah menyediakan segala yang baik padanya. Menjaga udara adalah amanah dan merosakkannya bermakna kita mengkhianati amanah itu. Etika ihsan menuntut kita berbuat baik bukan hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh ciptaan. Selain itu, isu pencemaran udara berkait rapat dengan SDG 13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Kerana pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana daripada kenderaan, kilang, dan pembakaran bahan aktif fosil menyumbang kepada pemanasan global. Gas-gas ini memerangkap haba di atmosfera, menyebabkan perubahan iklim seperti cuaca ekstrem, kemarau, dan banjir. Oleh itu, mengurangkan pencemaran udara melalui penggunaan tenaga bersih dan teknologi hijau adalah penting untuk mencapai matlamat pembangunan rampan dan melindungi bumi untuk generasi akan datang. Kami sadar bahwa menjaga alam bukan tanggung jawab kerajaan sahaja,
tetapi juga individu. Kami mulai menggunakan pengangkutan awam, elakkan membakar sampah dan menyokong inisiatif hijau. Kita semua boleh bermula dengan kesadaran dan tindakan kecil yang memberi impak besar. Nilai ihsan, amanah dan tanggung jawab perlu disemai semula dalam masyarakat. Udara bersih adalah hak kita dan menjaga kualitinya adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai kesimpulannya, pencemaran udara merupakan isu serius yang memberi kesan kepada kesehatan manusia, alam sekitar, dan perubahan iklim. Ia berpunca daripada aktivitas seperti perindustrian dan pembakaran bahan aktif fosil. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat penting dalam mengurangkan pencemaran melalui penggunaan teknologi hijau, pematuhan undang-undang, dan peningkatan kesadaran awam demi kesejahteraan hidup dan kelestarian alam sekitar. Sebelum kami mengakhiri perbincangan kali ini, terimalah serangkap pantun daripada kami.